kita dengan apa yang kita buat tadi. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita ruang waktu. Di samping itu ada satu perkara yang cukup berharga, yakni Allah kurniakan kepada kita hidayah, yang mana ramai orang walaupun dia sihat, walaupun dia ada pelbagai keistimewaan, dia sihat, ada orang lapang, ada orang apa lagi ya, ada orang ada bermacam-macam lah, dia ada kelapangan waktu, dia cukup makan, masa dia banyak. Akan tetapi jika Allah tak hadirkan hidayah bagi dia, tidak mungkin seseorang itu akan cuba meluangkan masa, mencari masa, menambah bekal dia dalam kita menuju negara akhirat. Yang kita baca dalam Quran, bila sebut tentang akhirat ini, Allah sebut dengan perkataan abada, kan? Abada, abadi, maknanya selama-lamanya. Jadi kehidupan di dunia yang sementara ini, kita kena banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam ramai-ramai manusia ni Allah hadirkan kita hidayah. Bagi jentik hati kita ini malam minggu, orang lain mungkin tengok TV dan sebagainya, kita rasa nak join lah malam ni. Dia ada rasa tu. Yang mana percayalah itu semua, tak semua orang ada. Kalau semua ada rasa tu tuan-tuan, pastilah kita, kalau tuan-tuan yang biasa, kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke surau masjid, kalau semua ada perasaan begitu, pastilah surau masjid kita pada setiap solat 5 waktu, dia akan sama penuh dengan solat Jumaat. Akan tetapi yang kita tengok, dia tak sama. Barangkali mungkin ada, kita boleh kata 5% atau mungkin 10% daripada orang-orang itu, daripada orang-orang yang Allah bagi hidayah ini, Allah bagi dia hidayah lebih sikit untuk dia lazim diri dia ke masjid surau, melazimi majlis ilmu. Namun begitu, satu perkara yang kita kena juga hati-hati. Janganlah kita rasa hidayah Allah bagi kepada kita ni buat kita rasa baik, lebih baik daripada orang lain. Itu pun bahaya juga sebenarnya. Dan ini hati-hati juga, sebab ini merupakan permainan syaitan. Syaitan ini, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, dia kalau nak orang kata nak cucuk tuan-tuan dan perempuan ni, dia tak cucuk tuan-tuan dan perempuan ni buat perkara kejahatan, sebab dia tahu tuan-tuan dan perempuan ini tak buat benda jahat-jahat. Tapi dia datang di kona, dia kona tang lain tuan-tuan. Tuan-tuan, dia kona tang lain. Dia kona tang mana? Dia kona tang kata, oi, baguslah aku malam ni dapat baca surah-surah pilihan. Orang lain tak baca surah-surah pilihan macam tu. Dia datang kat situ tuan-tuan. Maka ini benda yang kita kena jaga-jaga, kita kena hati-hati, kita kena, bila datang saja perasaan sebegitu, kita kena banyak-banyak istighfar, astagfirullahalazim, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati kita. Sebab sayang tuan-tuan dan perempuan, bila kita dah buat amal, kita dah penat beramal, amal itu jadinya sia-sia. Maka jadilah amal itu perkara yang merugikan bagi kita, maka sayang. Maka kena hati-hati dalam bab kita beramal supaya kita tidak tergelincir daripada landasan kita. Kita beramal semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita nak tazkirah sikit. Sesi tazkirah kita lah, ada berbaki lebih kurang 15 minit. Hari ini saya rasa cukup baik ataupun cukup menarik ataupun sangat menarik lah ayat-ayat yang kita baca tadi sebenarnya daripada suratul Baqarah ayat 24. Mungkin saya boleh minta Puan Ros kalau boleh tunjuk balik, Puan Ros boleh ke tadi kita tengok balik ayat kita yang kita baca tadi tu, muka surat 24. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan ada mushaf boleh buka balik tadi pada muka surat 24 bermula daripada ayat 154 sampai 163. Jadi hari ini kita nak tengok sikit apa terjemahan, apa perkara yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui firman-Nya dalam surah Baqarah ayat 154 sampai 163. Baik. Kita mula dengan ayat pertama. Ayat pertama yang kita baca tadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah sebut apa? Allah sebut wala taqulu, jangan kamu sebut liman yuqtalu fi sabilillah, mereka yang
terkorban, mereka yang syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Sedangkan mereka itu hidup tetapi kamu tak sedar. Riwayat menyebut asbabun nuzul bagi ayat ini ialah ayat ini turun selepas daripada peristiwa perang Badar. Surah Al-Baqarah ialah surah Madaniyah. Surah yang turun ketika mana Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah. Maka apabila berlaku perang Badar, seramai 14 kaum muslimin yang gugur syahid di perang Badar. Maka pada ketika itu orang musyrik ni sebutlah, oh ada orang mukmin yang dah mati, ada orang mukmin yang dah mati. Akan tetapi selepas daripada itu Allah menempelak orang-orang musyrik ini dengan turun ayat ini menyebut jangan kamu sebut mereka ni mati sedangkan mereka ni hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kamu yang tidak mengetahui. Maka inilah satu keistimewaan, satu kita sebut sebagai satu endorsement, satu validation daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut mereka yang mati syahid ini hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka ini mendapat satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ayat yang pertama. Kita tengok secara ringkas-ringkas lah. Sebab ada lagi beberapa ayat yang di bawah ini sebenarnya pun ayat yang cukup relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Seterusnya pada ayat 155, okay, Allah sebut apa? Allah sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okay. Dalam ayat ini Allah sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan memberi kamu ujian bisyai'in minal ju'. Di sini Allah sebut kami pastinya kami akan beri kamu ujian. Yang mana Allah sebut dalam ayat ini ada 5 bentuk ujian. Yang mana pasti semua akan dapat. Semua akan ada menghadapi ujian ini. Yang pertama sekali Allah kata apa? Al-khawf. Al-khawf apa? Al-khawf itu takut. Yang pertama Allah kata pastinya akan ada ujian yang kamu akan dapat, kan, sama ada dalam bentuk ketakutan, al-khawf ketakutan, al-ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal kekurangan daripada harta benda, wal anfus. Anfus itu maksudnya nafas ataupun jiwa. Maknanya kekurangan daripada jiwa ataupun kehilangan orang ataupun saudara mara dalam bentuk meninggal lah. Wathamarat dan buah-buahan. Serta serta buah-buahan. Maksudnya Allah kata apa? Allah kata pasti akan ada ujian bagi kamu. Sama ada kamu akan ditimpa dengan ujian kamu takut, kamu lapar, kurang harta benda, menghadapi kematian orang yang kamu sayang, wathamarat, serta buah-buahan. Maksudnya buah-buahan itu keuntungan daripada apa yang kamu cuba dapatkan. Macam maksudnya kalau kamu ada ladang, kamu perniagaan kita lah, perniagaan kita, kerugian dari segi perniagaan kita. Wabashiris sabirin, dan Allah kata berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka apa di sini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa yang Allah nak sebut ialah ujian itu kita semua pasti ada. Cuma bentuknya berbeza daripada seseorang ke seorang yang lain. Ada orang yang diberi ujian kekurangan dari harta benda. Ada juga orang yang diberi ujian mungkin pasangan hidup dia dah tak ada. Ada juga orang yang diberi ujian perniagaan dia tidak jadi. Dan ada juga orang yang diberi ujian kelaparan, tak cukup makan dan sebagainya. Apapun kita pasti ada ujian dalam hidup kita. Semua orang ada ujian dalam hidup kita. Maka kita kena sentiasa sabar. Kerana apa? Setiap ujian yang Allah bagi itu Allah sebut wabashiris sabirin. Berilah kegembiraan bagi orang yang sabar. Kenapa Allah kata orang yang sabar ni Allah nak bagi berita gembira? Lalu Allah jawab.
pada ayat yang seterusnya. Orang-orang yang sabar ni siapa? Orang-orang yang sabar ni ialah allazina idza asabatkum musibah. Ialah mereka ini apabila ditimpa dengan pelbagai musibah, sama ada musibah dari segi kehilangan harta benda, kehilangan ahli keluarga, dan bermacam-macam lagi, maka mereka ini berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang sabar. Maksudnya orang yang sabar itu apa? Orang yang sabar itu ialah apabila ditimpa dengan ujian, dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan dia redha. Maksud itu ayat ini di samping kita sebut daripada Allah kami datang dan daripada Allah kami kembali, juga di sini juga nak menyebut pada kita tentang redha kita. Kita ni datang daripada Allah, maka selayaknya kita ini Allah hantar kepada kita ujian. Kerana apa? Kerana satu hari nanti pun kita akan kembali kepada dia juga. Maka beruntunglah bagi mereka yang diberi dengan ujian, maka bersabar dengan dia. Sebab Allah kata apa? Allah kata wabasyiris sabirin, beri gembira, berita gembira bagi orang yang sabar. Dan di sini juga sebenarnya pada ayat 156 ini, dan alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memberi maksud kepada kita, kalau kita ditimpa dengan apa-apa musibah saja, maka antara perkara yang sangat-sangat perlu bagi kita ialah kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak hanya dalam bab apabila kita dengar tentang hal kematian, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai contoh, ada kawan kita, mungkin dia kena penyakit denggi. Kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apa saja musibah. Mungkin jiran rumah kita, kenalan kita, rumahnya terbakar. Kita pun sebut juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma mungkin dalam kehidupan kita ini, kita lebih sinonim dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni. Ungkapan ini lebih sinonim dengan apabila kehilangan seseorang ataupun kehilangan nyawa. Akan tetapi di sini sebenarnya dia tidak. Apa-apa saja musibah, maka anjurannya ialah untuk kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apa, jadi Allah sebut apa? Allah sebut tentang wabasyiris sabirin, bagi kegembiraan bagi orang yang sabar itu. Kenapa? Kerana dalam ayat seterusnya Allah kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar ini, okay, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka ini mendapat keampunan daripada Allah, mendapat salawat daripada Allah. Maknanya Allah bagi kemuliaan, Allah mendoakan, Allah memberi kebaikan kepada orang yang sabar ni. Dan Allah bagi juga rahmat bagi orang-orang yang sabar ni. Wa ulaika humul muhtadun. Dan juga orang yang sabar ni apa? Orang-orang yang sabar juga Allah kata, orang-orang yang sabar ini juga merupakan antara ciri-ciri orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Jadi orang sabar ini Allah sebut mereka ini mendapat salawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka juga tergolong daripada golongan orang yang mendapat hidayah. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebenarnya sabar ini ianya satu perkataan yang senang sebut, susah nak buat. Senang nak sebut, susah nak buat. Dalam satu hadis juga menyebut tentang sabar itu keadaannya bila, ataupun tempat sabar tu di mana. Tempat sabar itu ialah pada ketika mana berlaku kejadian tersebut. Ini dalam sebuah hadis yang menyebut tentang bagaimana Nabi pernah berjalan. Nabi SAW berjalan dan bertemu seorang wanita yang sedang menangis kerana kehilangan seorang ahli keluarganya. Lalu Nabi menyebut kepada wanita tersebut, kan, bersabarlah kerana itu baik untuk kamu.
Akan tapi ketika itu perempuan ini dia tegur Nabi, dia kata, pergilah, kan kamu tak tahu apa yang aku alami. Lalu Nabi pun berlalu pergi. Apabila Nabi berlalu pergi, maka orang lain yang nampak keadaan tu bagi tahu kepada perempuan tersebut. Tidakkah kamu tahu yang kamu bagi tahu tadi itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mendengar perkataan tersebut, lalu perempuan itu pun rasa bersalah. Dan akhirnya bertemu dengan Nabi dan sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak tahu yang tadi yang menyebut kepada aku, yang menegur aku untuk sabar tadi merupakan engkau ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi sebut, sabar itu pada ketika kita diuji. Maknanya sabar itu dia tidak ada. Kalau kita lepas berlaku musibah kepada kita 2-3 hari baru kita sabar, maka itu tidak dikira ataupun tidak diangkat sebagai satu sabar yang sebenar dalam kita diuji. Sabar itu apabila kita dapat tahu berita tu dan begitu. Dan kita menerima berita itu dengan redha. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sabar ni susah kan. Berapa ramai yang boleh bila kita dengar sesuatu perkara, kita dengar, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita betul, kita bersedih, kita faham, akan tetapi berapa ramai yang boleh pada ketika itu, at that instance, kita redha dengan apa yang berlaku. Barangkali saya yang bercakap ni pun tak mampu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah untuk berbuat demikian. Sebab itulah kan, sabar itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala cukup berharga, cukup besar. Bahkan kita pun dah biasa dengar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-sabru minal iman, kan. Sabar itu sebahagian besar daripada iman. Maka secara khulasahnya pada malam ini, ayat yang kita bacakan ialah berkaitan dengan ujian, yang mana setiap daripada kita bakal ditimpakan dengan ujian, dan beruntunglah bagi mereka yang ditimpa dengan ujian, bersabar dengan ujian yang ditimpakan ke atas mereka. Dan apabila kita ditimpa musibah, anjurannya ialah untuk kita menitikkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa cukup sekadar itu untuk malam yang bahagia ini. Dan saya serahkan kembali berbaki 2 minit kepada Puan Ros untuk sesi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya nak tanya, tadi Ustaz baca doa Allahumma zayyana bizinatil Quran. Itu selain pada sebelum dan selepas baca Quran, boleh baca untuk apa lainnya? Oh, itu tak ada masalah tuan-tuan. Puan Haizan itu tidak ada masalah. Kita ni nak baca doa Allahumma arhamna bil Quran tu, kita nak baca bila-bila pun tak ada masalah. Bukan semata-mata kita baca selepas daripada kita baca Quran atau selepas. Bila-bila sahaja. Maknanya kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurniakan kita kehormatan, kurniakan kita indahkan diri kita dengan Al-Quran. Kita boleh baca bila-bila masa sahaja. Dan doa ni kita pernah bincang sebelum ini, tidak tertakluk kepada kita nak baca doa tu lepas sembahyang. Tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kita bawa kereta tengah jam-jam tu pun kita doa lah. Kita doa, ya Allah, kita doa macam-macam, kita doa. Bahkan masa kita tengah, orang kata, diuji dengan kesabaran jam kereta tu, lebih baik kita berdoa. Dan waktu tu kita tengah kata ada musibah lah, kita kata tengah jam, kita berdoa, tidak ada masalah. Doa ni bila-bila masa saja puan, kita boleh baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha dekat dan Allah sentiasa ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada yang buat pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.